Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Kita ke perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Malaysia mencatatkan kes positif harian tertinggi dengan 2,234 kes dilaporkan di seluruh negara hari ini. Selangor merekodkan kes tertinggi dengan 1,428 kes atau 63,9% daripada keseluruhan kes positif baru di Malaysia hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 274 kes dilaporkan hari ini berbanding 203 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 31,534 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan membabitkan seorang wanita berusia 63 tahun. Satu lagi kes kematian membabitkan seorang lelaki berusia 72 tahun yang meninggal dunia di Hospital Keningau. Ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Sabah meningkat kepada 228 kes. Hari ini, 265 pesakit telah sembuh. Tan Sri Dr. Nur Hisham menerusi catatan di Facebooknya hari ini mengingatkan orang ramai supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika menghadiri sebarang jenis perhimpunan atau semasa berada di tempat awam. Nasihat itu diberikan ekoran semakin banyak kluster terbentuk daripada perhimpunan sosial kebelakangan ini, termasuklah perhimpunan besar-besaran yang melibatkan kaum keluarga seperti majlis keraian dan upacara keagamaan yang turut dihadiri oleh individu yang bergejala. Kedatangan pelancong dari negara Brunei Darussalam dialu-alukan. Pembukaan sempadan Sabah bagi membenarkan kemasukan pelancong dari Brunei Darussalam akan mempercepatkan fasa pemulihan industri pelancongan di negeri ini yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin yakin pengusaha industri pelancongan di Sabah telah bersiap sedia untuk pembukaan semula operasi kepada pelancong sama ada dari dalam maupun luar negara melalui penyediaan pelbagai protokol dan prosedur kesihatan serta keselamatan yang telah ditetapkan. Mengikut statistik, jumlah pelancong daripada Brunei telah meningkat daripada 56,259 orang pada 2018 kepada 78,605 orang pelancong tahun lalu. Kerajaan Sabah membenarkan kemasukan pelancong dari Brunei Darussalam sama ada melalui jalan darat maupun udara. Langkah itu diambil selepas negara jiran itu tidak mencatat sebarang kes positif COVID-19 sejak 7 bulan lalu, sekaligus dikategorikan sebagai negara hijau. Bagaimanapun, pengunjung perlu menjalani ujian saringan COVID-19 3 hari sebelum perjalanan, iaitu syarat sama untuk pengunjung domestik yang mahu memasuki Sabah. Dalam pada itu, Jeffrey juga menyeru agar rakyat tempatan dapat memanfaatkan cuti hujung minggu dengan menerokai dan menikmati tempat-tempat menarik di dalam negara bagi merancangkan lagi ekonomi pelancongan domestik. Kerajaan Sabah akan mempergiatkan program mini estate sejahtera Message di kawasan luar bandar. Kerajaan Sabah akan mempergiatkan program mini estate sejahtera Message di kawasan luar bandar berikutan keberkesanannya dalam membantu rakyat keluar daripada kepompong kemiskinan sejak ia dilaksanakan pada 2013. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, program Message
Kendalian Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB terbukti berjaya mengubah taraf hidup sekaligus meningkatkan sosioekonomi masyarakat luar bandar menerusi pelbagai inisiatif termasuk tanaman pertanian dan perladangan. Mengambil contoh program Message di Kampung Mansalu Ranau, Joakim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah berkata, para peserta di kawasan itu mampu menjana purata pendapatan antara RM950 hingga RM1.500 sebulan. Dalam satu kenyataan, Joakim berkata SLDB akan membantu penduduk kampung memajukan tanah mereka dengan penanaman kelapa sawit selain turut disediakan kemudahan asas seperti rumah, bekalan air dan elektrik. Beliau berharap lebih ramai penduduk luar bandar Sabah menyertai program ini. Program Message telah dilaksanakan di 52 kampung seluruh Sabah termasuk Keningau, Nabawan, Pitas, Beaufort, Sipitang, Kinabatangan, Kunak, Sempurna dan Ranau. Katanya, setakat ini seramai 295 orang menyertai program itu dengan 20 daripadanya dari Kampung Mansalu dan Kampung Karagasan di Ranau. Pelaksanaan semua projek, terutama membabitkan jalan raya, perlu berjalan dengan lebih cekap. Pembantu Menteri Kerja Raya, Datuk Limus Juri, meminta supaya pengurusan termasuk sistem penyampaian Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dipertingkatkan. Ia perlu bagi meningkatkan keberkesanan sekaligus memastikan pelaksanaan semua projek terutama membabitkan jalan raya berjalan dengan lebih efisien. Beliau berkata, JKR Sabah khususnya cawangan Lebuh Raya telah memberikan komitmen yang sangat baik, khususnya dalam aspek pengurusan projek-projek jalan yang melibatkan perancangan, reka bentuk dan pembinaan sistem rangkaian Lebuh Raya yang berkualiti di negeri Sabah. Bagaimanapun, terdapat keperluan penambahbaikan yang perlu dilakukan dari masa ke semasa, khususnya dari segi perkhidmatan profesional yang berkualiti dalam pelaksanaan dan pengurusan dengan memberi penekanan kepada jangka masa penyiapan projek-projek ekonomi, keberkesanan, kerja-kerja berkualiti dan terbaik. Limus berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas taklimat berkenaan fungsi dan peranan cawangan Lebuh Raya di Jabatan Kerja Raya Sabah. Dalam perkembangan berkaitan, Limus yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu meminta JKR Sabah untuk terus memantau projek-projek yang telah diluluskan bagi memastikan ianya siap mengikut jadual. Ia bagi memastikan rakyat dapat menikmati kemudahan terbabit dengan segera. Penangguhan atau kelewatan siap projek-projek tersebut akan menyebabkan projek-projek yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan jika ini berlaku, sudah pasti akan membantutkan pembangunan di negeri Sabah kerana jalan raya mempunyai kaitan rapat dengan kemajuan dan pembangunan sosioekonomi secara menyeluruh. Limus berkata, kerajaan negeri khususnya Kementerian Kerja Raya akan terus memberikan kerjasama sepenuhnya kepada JKR Sabah dalam usaha memastikan rakyat dapat menikmati sistem jalan raya yang selesa, selamat dan kondusif. Impian penduduk Kiulu agar pejabat daerah kecil Kiulu diwujudkan di daerah itu bakal menjadi kenyataan tidak lama lagi, kata ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kiulu, Datuk Johnston Bangkwai. Johnston yang juga pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata, pejabat itu akan beroperasi di premis sementara di Dewan Masyarakat Kiulu terlebih dahulu sebelum berpindah ke bangunan tetap yang pembinaannya diharap bermula awal tahun depan. Dalam satu kenyataan, Johnston berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Kabinet Negeri atas kelulusan pantas penubuhannya. Bagi pihak penduduk Kiulu, beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri kerana menunaikan janjinya
untuk memberi keutamaan kepada penubuhan pejabat tersebut. Johnston berkata, penubuhan pejabat itu akan memudahkan penduduk kerana mereka tidak perlu lagi pergi ke tuaran untuk menguruskan hal-hal berkaitan urusan tanah atau kebajikan. Selain itu, katanya, kewujudan pejabat itu juga akan memudahkan perancangan pembangunan di daerah tersebut, terutama di dalam sektor pelancongan dan pertanian yang merupakan tunjang ekonomi Kulu. Persetujuan untuk menubuhkan pejabat daerah kecil itu diumumkan oleh bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman dalam kunjungannya ke Kulu sebelum pilihan raya umum 2018, tetapi ditangguhkan selepas terdapat perubahan dalam pemerintahan kerajaan. Menurut Johnston, selama 2 tahun dalam pembangkang, beliau sentiasa bertanyakan mengenai status pejabat tersebut dalam setiap sidang Dewan Undangan Negeri. Bagi mengatasi masalah pengangkutan murid ke sekolah, kerajaan telah meluluskan pembinaan bangunan asrama baru Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Libaran yang dianggar bernilai 17 juta ringgit. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Muslimin Yahaya berkata, peruntukan disalur di bawah Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 pada tahun depan itu juga diharap mengatasi masalah ketidakhadiran murid yang tinggi. Muslimin berkata demikian pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat siang tadi. Katanya, cadangan skop kerja adalah pembinaan bangunan asrama berkapasiti 200 murid, sebuah dewan makan, rumah waden dan lain-lain kemudahan berkaitan. Beliau menjawab soalan Datuk Zakaria Muhammad Idris, Bersatu Libaran, yang ingin tahu status pembinaan bangunan asrama baru di SMK Libaran. Muslimin berkata, sehingga 31 November lalu, projek bernilai 29.6 juta ringgit yang merangkumi pembinaan 24 bilik darjah itu telah mencapai status kemajuan 95.5%. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salbinos Saripon.